Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 45 sambungan ke-10, ke-11, ke-12, 46, ke-13, ke-14. Jadi yang tu saya skip lah, saya tak baca. Sebab kita dah bincang dalam bab rukun. Kesempurnaan rukuk, kesempurnaan sujud, kesempurnaan duduk, kesempurnaan salam, semua ni kita dah bincang dalam bab rukun. Saya tak nak ulang kali kedua. Dia ulang benda yang sama je. Nah, jadi saya skip yang tu. Kita sambung muka surat 46. Tajuk baru, pelbagai kebajikan pada perbuatan solat dan zikirnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita belajar tentang rukun solat, tentang sunat ab'ad, tentang sunat hay'ah. Yang tu nama dia ilmu fiqh. Perbahasan yang dibincang, dibahas dalam ilmu fiqh ataupun ilmu syariat. Macam mana kita nak melakukan ibadah, sama ada solat ke, puasa ke, haji. Perbincangan itu dalam ilmu fiqh. Manakala penghayatan, sebab apa kita kena takbir, sebab apa kita kena niat, sebab apa kita kena baca Fatihah, baca Quran, rukuk, sujud, sebab hikmah penghayatan kita pada sujud kita, penghayatan kita pada rukuk kita, yang tu tak bahas dalam ilmu fiqh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ni dibahas dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak ataupun ilmu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kitab Syekh Daud, kitab ni Munyatul Musalli, bincang bab solat, tetapi dia bawa masuk perbincangan ilmu batin, perbincangan batin. Patutnya zahir sahaja, nak takbir dan sebagainya. Tapi dia bawa masuk dalam kitab dia Munyatul Musalli ni perbincangan ilmu yang dalam. Bila kita solat itu ada perbincangan hak nombor dua, bukan sekadar zahir, tapi ada hikmah di sebalik itu. Sebagaimana yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ni ringkas. Kalau tuan-tuan nak perbahasan yang lebih panjang, buka kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang tu panjang. Yang tu tuan-tuan tak mampu nak belilah.
tak mampu beli banyak sangat, kalau beli pun tak baca. Tuan-tuan cari ringkasan Ihya Ulumuddin. Ringkasan Ihya adalah 5 jilid lebih kurang. Nah, harga 250. Macam tak catat. Bukan RM2.50, 250. Oh, tak ada beli mahal. Kitab memang mahal. Nah, yang murah RM10. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi terima kasih kepada Syekh Daud. Dia bawa masuk dalam kitab Munyatul Musalli perbahasan batin. Kalau tidak kita pakai tak baca. Nah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, orang yang ingin bersolat sepatutnya mengetahui apa yang hendak dikerjakan dan caranya. Sepatutnya artinya wajib dia tahu macam mana dia nak melakukan solat, macam mana cara dia nak solat. Sebab apa solat? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi petunjuk untuk mengerjakannya. Kita solat ini bukan sekadar bersyukur dengan nikmat-nikmat yang banyak, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bagi petunjuk pada kita boleh termasuk dalam golongan yang solat. Berapa ramai yang tak solat, tuan-tuan? Berapa ramai di luar sana yang tidak solat. Tiba-tiba Allah pilih kita masuk dalam kalangan orang yang menjaga solat. Syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pilih kita masuk dalam golongan orang-orang yang solat. Kalau dia biarkan kita macam di luar sana yang tak jaga solat, apa akan berlaku kesudahannya kalau kita mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu bersyukur dengan petunjuk, dengan hidayah Allah yang bagi pada kita untuk solat ni. Solat ni berat. Solat ni berat. Berat untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling besar dalam solat sujud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laila wasabbihu. Wa minal laili fasjud lahu. Dan pada pertengahan malam ataupun sebahagian malam fasjud lahu, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti kata solat. Bukan senang solat. Sebab itu Nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, balasan bagi orang yang tidak solat ialah dia memecahkan kepalanya pada batu. Pecah, tangkup semula, pecah semula. Tangkup semula, pecah semula. Nabi tanya Jibril, siapakah mereka ini? Yang azab mereka pecah kepala jadi semula, pecah kepala jadi semula, menangis, jerit, sakit-sakit. Tapi buat juga, sakit tapi buat juga. Itu namanya azab. Azab macam tu. Jibril kata, inilah umat kamu yang tidak solat, tidak menjaga solat sewaktu di atas dunia. Kenapa dia pecah kepala? Kenapa dia tak sepak dengan kaki dia pergi pecah kaki? Kita biasa nak marah orang, cikgu nak marah orang, cikgu sepak ke cikgu gini? Sepak mudah, pang bagi. Tu lah. Yang guna kepala ni hak hogan ya. Hak guna kepala hak hogan ya. Nah, lain sepak semua. Moi, sepak pong. Kenapa tidak diazab dia sepak batu pong, pecah kaki jadi mula. Sepak batu pong, pecah kaki jadi semula. Kenapa kepala? Sebab anggota yang paling berat untuk dia lakukan ketika solat ni sujud yang guna kepala, tak guna tangan. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, itu beratnya solat, tapi kita dipilih oleh Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga solat. Syukur kepada dia, antara syukur jaga solat. Solat itu sendiri untuk kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak. Sesungguhnya solat itu mengandungi pelbagai kebajikan daripada perbuatan dan zikirnya. Dalam solat dia ada macam-macam. Dia ada macam-macam al-khair, kebaikan, kebajikan. Nah, dia ada baca Quran, dia ada tasbih,
Nah, dia ada doa, dia ada tasyahud, tahiyat kita panggil, dia ada bagi salam. Terhimpun dalam solat itu banyak kebaikan. Sebab itu dinamakan imaduddin, tiang agama. Dia tiang ni hak paling hebat, nak banding dengan amalan lain. Kalau Quran, baca Quran saja. Kalau zikir, zikir saja. Nah, jadi solat ni gabungan banyak amalan. Ada baca Quran, itu amalan. Ada zikir, itu amalan. Ada doa, itu amalan. Ada tahiyat, itu amalan. Ada salam, itu amalan. Dalam solat tu dia gabungan banyak amalan-amalan kebaikan. Sebab tu dia menjadi imaduddin, tiang agama, dan merupakan ibadah yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Sebab itu bila Allah suruh kita minta tolong dengan dia suruh minta tolong dengan sabar dan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar hak kamu. Yang kedua, solat. Dia tak kata wasta'inu bis-sabri wa tilawatil Quran. Wasta'inu bis-sabri wa zikri. Wasta'inu bis-sabri wal haji. Tak. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sama. Dia sebut kalimah solat sebab solat merupakan ibadah yang banyak rangkuman, banyak kombinasi amalan-amalan lain digabung dalam satu ibadah saja, nama dia solat. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, apabila tengok nombor satu, apabila seseorang hamba berdiri ni bahasa Melayu, bahasa Arab dia kata qiyam, bahasa Bali stand. Stand up. Sebab apa kita berdiri? Untuk solat fardu memang wajib berdiri. Kita dah baca rukun. Al-qiyam ni rukun. Sebab apa? Mula-mula nak solat kita berdiri dulu. Kita tak boleh takbir sambil berjalan, tak boleh. Kita masuk takut imam nak rukuk, imam dah baca qul huwallah, nah sampai lam yalid wa lam yulad, kita sambil-sambil berjalan tu Allahu akbar, tak boleh, tidak sah. Kita kena stand up, kena berdiri betul, tegak, tidak berjalan, baru kita takbir Allahu akbar. Sebab berdiri menunjukkan kesediaan kita untuk mula melakukan satu-satu kerja. Itu sebab tu berdiri. Sebab tu bila kita nak menyanyi lagu negaraku, kita diminta berdiri. Kita tak menyanyi sampai duduk gini. Sampai duduk dia orang panggil santai. Dia tidak ada kesediaan untuk menyanyi tu. Bila berdiri dia bersedia. Diri pula, tangan pula gini. Cikgu, tangan gini ya? Kan gini tangan. Kan macam ni. Berdiri untuk bersedia. Kawat tu berdiri, sedia dia. Tak ada kawat duduk. Duduk kawat, bodoh kawat duduk. Berdiri itu untuk kita sedang bersedia untuk melakukan kerja, itu berdiri. Sebab itu wajib berdiri. Itu kita kena ambil tahu. Ilmu fiqh dia kata berdiri itu rukun. Dia tak cerita kenapa kita kena berdiri. Ilmu ini cerita, ini tasawuf, ilmu di sebalik ilmu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita kena tahu kenapa kita berdiri itu. Untuk apa? Untuk kita lebih khusyuk. Bila kita tahu semua apa kita buat, kita berdiri kenapa, kita baca Fatihah kenapa, kita rukuk sebab apa, tidak sebab apa, dia lagi khusyuk kita solat. Kalau mengaji bab pandai takbir, pandai baca Fatihah, pandai rukuk saja tak tahu kenapa buat, dia kurang khusyuk, khusyuk dia kurang. Betul, ini ilmu peringkat kedua. Setelah kita dah mahir dengan rukun, dia mula dengan niat sampai habis salam tu kita dah mahir dah. Kita kena mengajilah ilmu ni. Kenapa kita buat benda tu? Nah, kita kena mengaji sebab tu ilmu dah tiga. Akidah, syariah, tasawuf. Serentak tiga-tiga ni adalah ilmu ni fardu ain atas setiap individu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, bila kita berdiri untuk solat dan kita berkata Allahu Akbar, kita tak pilih kalimah lain, kita pilih Allahu Akbar, dan tak boleh pun kita pilih Allahur Rahman, tak boleh, Allahur Rahim, tak boleh. Dalam takbir tu Allahu Akbar, hanya kalimah akbar sahaja yang boleh.
kalimah lain pada akbar tak boleh. Maka hendaklah disertakan niat yang diterima di sisi syarak serta mengetahui kebesaran Tuhannya. Akbar itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ia berdiri kerana berkhidmat kepadanya. Bila kita berdiri kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia nak menimbulkan rasa kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia berada di hadapan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kamu beribadah kepada Allah, pastikan kamu rasakan seolah-olah kamu melihat dia. Lihat ni depanlah, takkan lihat ke belakang. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang boleh lihat daripada arah belakang Nabi saja. Nabi kata betulkan saf, rapatkan saf, sesungguhnya aku melihat kamu daripada belakang. Nabi boleh nampak ke belakang, cikgu boleh, cikgu labi mana boleh nampak. Bila kita sebut kita merasakan kita melihat Allah depanlah. Tapi bukan kita nampak seketul, Allah tak boleh nampak. Seolah-olah nak menimbulkan keagungan, maknanya kalaulah dia duduk depan kita, takkan kita nak gerak, takkan kita tidak khusyuk, mesti khusyuk. Nah, seolah-olah kita menghadap yang di Pertuan Agong. Bila kita menghadap yang di Pertuan Agong, takkan kita nak buat gau-gau gitu. Masa menghadap dia boleh tak? Ampun tuanku, kita tak akan buatnya. Kalau kita buat dengan tarik keluar istana, apa menghadap sultan garu sana garu sini, nyakit apa kata. Nah, sama kita menghadap Allah, Allahu Akbar, kita tak merasakan dia berada di hadapan. Rasa tu tidak ada. Sebab tu kita jadi macam-macam, tengok rata, tengok ke atas, tengok bawah, tengok kanan, tengok kiri. Jadi sebab apa? Sebab kita tak merasakan itu. Lepas bila disebut Allahu Akbar, kita kena merasakan dia besar dan seolah-olah dia berada di hadapan. Kalau kita tak boleh pergi tahap itu, tahap kedua, kita kena yakin dia sedang melihat kita. Nah, macam tu. Baru kita tidak bergerak. Macam CCTV ya. Kita tahu CCTV itu ada, kita takkan buat benda yang boleh menyebabkan kita ditangkap dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu fungsi Allahu Akbar. Fungsi dari situ merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makna Allahu Akbar itu ialah Allah yang maha besar dan maha mulia, dan hatinya juga turut membenarkan. Lalu Allah menyahut bila kita sebut Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala sahut, hamba-Ku telah mengetahui bahawa aku yang lebih besar dari segala benda dan sesungguhnya dia menghadapku. Itu takbiratul ihram, dan kita akan teruskan dengan setiap kali kita berubah daripada tempat satu rukun ke satu rukun, kita akan bertakbir intiqalat, takbir sunat hai'ah. Tetap mengatakan Allahu Akbar. Jadi sepanjang solat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga habis solat. Kita keluar daripada solat pun Allahu Akbar, kita balik rumah pun Allahu Akbar. Benda tu sentiasa berada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Tu baru orang yang solat. Tu nama dia orang yang solat. Nah, orang-orang yang menjaga solat macam tu lah. Apa dia dapat dalam solat, dia bawa ke seluruh kehidupan dia. Daripada pagi sampai pagi esok, dia bawa 24 jam Allahu Akbar dalam diri dia. Itulah orang yang solat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala solat dia. Tapi orang solat-solat yang biasa-biasa ni macam tu je lah. Solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah kecil lah. Pasal malam sah, tak sempat dah nak wiridnya, tak sempat nak doanya. Sebab apa besar? Pasal malam. Malam ni dia pasal malam. Ada tu depan tu. Surau sebelah tu tak ada kuliah malam ni. Nah, surau sebelah tu, depa Jumaat malam Sabtu tidak ada kuliah sebab tak ada orang pasal malam. Pasal malam tu besar. Nipu Allah Akbar. Allah.
Balik rumah siapa besar? Balik rumah bini besar. Tu lah. Bini kuruh tapi besar. Takut ke bini tu. Lebih takut daripada anjing. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, pergi pejabat. Jabat siapa besar? Bos besar. Menipu. Nah, bukan kata Allah besar. Ada makhluk lain lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mempraktikalkan kalimah Allahu Akbar daripada mula takbiratul ihram dalam kehidupan. Maknanya bini besar ni artinya apa dia nak bagi semua tu dia besar. Dia minta apa pun bagi. Nah, iyalah sayang bini, tapi sayang bini tengoklah. Benar boleh bagi, bagilah. Benar tak boleh bagi, buat keras. Kita kena keras. Kita suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bulan lepas beli dah kan. Baik tangan. Nak beli pula bulan ni kepala otak kan. Janganlah kata kepala otak tu aku gurau je. Ni pantai minta bagi. Kita kena tak boleh. Nah, tak boleh ikut nafsu syahwat dia. Yang patut bagi, yang tak patut minta maaf. Tu Allah besar. Lebih-lebih lagi bercanggah dengan agama. Ni nak beli tudung ni. Tudung ni jangan belilah. Tudung ni dia transparent. Orang Bali panggil transparent. Kalau start kata orang panggil apa? Dia nipis, dia nampak kulit, nampak kulit tak boleh, nipis tak boleh pakai tudung. Tudung nak pakai yang tidak nampak, tidak transparent. Tidak kalis cahaya. Nah, suami peranan situ kan boleh ikut. Ni semua minta bagi. Hak bercanggah dengan agama pun bagi. Tu nama dia bini besar walaupun dia kuruh. Tadi takbir Allahu Akbar, mana letak bini pula besar. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, begitulah seterusnya. Itu contoh makna dalam kehidupan kita. Dia ada halal dan haram. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang dia larang kita kena tinggalkan. Nah, itulah dia besar. Jangan besarkan yang lain daripada dia. Itu tujuan. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu nombor satu tentang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maksud itu kita kena cuba hayatilah. Mungkin kita tak boleh lagi setakat ni. Cuba kita hayati kalimah Allahu Akbar dalam kehidupan kita. Yang kedua, maka apabila seseorang itu mengangkat tangannya ke aras dua telinganya, kita angkat. Ni sunat. Allahu Akbar tadi rukun. Yang ni sunat kita angkat tangan, dua jari bertentangan dengan aras dua telinga. Dan dua tapak tangan ni selari dengan bahu. Ia mengisyaratkan bahawa ia melepaskan apa jua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat ini mana kita menyerah tu, surrender. Nah, boleh kata angkat tangan, letakkan senjata. Tu dia tu. Tengok gerak khas. Tengok gerak khas. Surrender. Maknanya, ya Allah, hanya Engkau sahaja yang besar, hanya Engkau sahaja yang aku sembah. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada makhluk yang aku nak minta tolong melainkan Engkau. Itu surrender lah. Tu tujuan. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik rumah, bini kata, bini lagi. Dia memang besar bini ni. Bini kata, jom kita pergi ni satu tempat. Ada orang kata bagus ya. Apa dia? Tok Bomo. Sebab apa? Tak boleh tidur 3 malam dah. Pergi hospital dia bagi ubat pun tak boleh tidur juga. Jom kita pergi, depa kata Bomo ni bagus laki pun start kereta. Mana surrender? Surrender. Tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Aku berserah. Sebab kita pergi cari jumpa bomoh, mensyirikkan Allah dengan bomoh. Maksud bomoh saya ulang banyak kali, pengamal perubatan tradisional yang menjampi serampah, tidak menggunakan Quran dan cara perubatan dia bercanggah dengan Islam. Itu maksud bomoh. Kalau dia menggunakan ayat Quran dan juga cara dia tidak bercanggah dengan agama,
Tu orang panggil pengamal perubatan Islam. Beza nah, bagi beza. Kalau diajak pergi pengamal perubatan Islam tak apalah, ikhtiar, memang kita disuruh ikhtiar. Tak apa boleh, tak ada hal. Ni jumpa bomoh, kita duk mengaji dah tak boleh, syirik. Man ataka hinan au arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jumpa bomoh, jumpa tukang tilik, tanya sesuatu kepada bomoh dan tukang tilik, bomoh dan tukang tilik kata sekian, dia pun percaya, maka dia kufur dengan Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya nah. Doktor kata tak percaya pula. Bomoh percaya. Doktor kata tak ada apa makan ubat ni. Tak percaya. Jumpa bomoh. Jumpa bomoh kata apa? Buatan orang. Standardnya jawapan, buatan orang. Percaya tu, percaya 100% dengan bomoh. Tanya pula agak-agak siapa tu bomoh ni? Agak-agak siapa dia? Tu Umar kata tak ada orang lain, bukan jauh, dekat saja. Kaum kerabat saja, kaum kerabat. Pak Long kali Pak Long. Tengok. Jahanam. Mana surrender? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bomoh jawapan dia standard, buatan orang. Pergilah bila-bila masa tu. Sedangkan dalam agama kita tak boleh kata macam tu. Pengamal perubatan Islam tak akan kata ini buatan orang. Kita berubat, kita ikhtiar, tengoklah no. Macam tu jawapan dia. Mudah. Dia tidak boleh menimbulkan fitnah pada orang sampai orang fikir siapa buat aku, siapa buat aku. Orang tu tak boleh buat lah. Orang tu nama dia manusia, manusia tu nama dia makhluk, dia bukan Tuhan. Hak boleh bagi mudarat ni Allah. Dialah yang memberi mudarat, dialah yang memberi manfaat, dialah yang menurunkan penyakit, dialah yang menurunkan ubat. Yang kita dok kata manusia boleh bagi kesan tu buat apa? Allah tak izin, dia tak akan jadi. Semua datang daripada Allah, bukan daripada orang. Sebab apa hang kata buatan orang? Kalau Allah tak izin tak jadi. Tu cikgu. Ni aku marah ni. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita pula percaya pula, kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Quran sebut la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui benda-benda ghaib. Penyakit ni benda ghaib. Tak tahu kecuali Allah yang hang kata buatan orang tu siapa suruh. Hang tahu mana? Kita disuruh berikhtiar. Jangan timbulkan fitnah. Ubat sudah. Anak ruqyah. Anak bagi akad kayu, bagi akad kayu. Aduk sebut buatan orang tu fitnah nama dia. Hang tak ada saksi. Faham je? Faham tak? Jangan lagi. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jangan. Percaya 100%. Bomoh kata ni tak boleh masuk rumah. Hari ni nak balik ni tak boleh masuk rumah. Rumah tu perlu disanitasi dulu. Sanitasi juga rumah. Bukan corona. Jun. Al-jan. Sanitasi dulu. Dibuat masa sekarang dalam tempoh 3 hari. Pak Long duduk di homestay. Homestay mana? Saya punya lah. Semalam 100 sudah. 300 homestay dia. Saya nak pergi sanitasi rumah. Lepas 3 hari boleh balik. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu sikit-sikit saya bagi nak banyak-banyak kena kuliah dia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna bila kita angkat tangan, jangan kita sekali-kali minta tolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan yang manusia tak boleh buat, hanya Allah sahaja yang boleh tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya dia. Kita angkat tangan dah, surrender, menyerah dah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia paling besar. Itu nombor 2. Kita hayati takbir kita. Yang pertama hayati Allahu Akbar, perkataan itu. Yang kedua menghayati kenapa kita mengangkat tangan ni.
Baik, yang ketiga, kemudian ia ingat di dalam hatinya apabila membaca Subhanakallahumma, Maha suci engkau ya Allah daripada segala kejahatan dan kekurangan, iaitu engkau mempunyai segala pujian. Wa tabarakasmuk, Maha suci Tuhan dan maha berkat namamu, dan pekerjaan orang yang menyebut namamu akan mendapat keberkatan. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi dan maha besarlah kemuliaanmu ya Tuhan. Yang ni kita baca masa mana cikgu? Ni baca masa mana? Ni baca masa mana? Jeng keren. Inilah nama dia doa iftitah. Doa iftitah ni banyak. Hak kita duk baca tu dua, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Tu satu hadis. Itulah doa iftitah. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hak tu hak kedua, hadis lain pula. Dia bukan satu tu dua. Kemudian hak ni, subhanakallahumma wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Hak ni iftitah juga. Kita boleh baca mana-mana. Tapi oleh kerana kita di Malaysia, rasanya baca hak tu kot. Cikgu dah baca hak lain. Allahu akbar kabira kan. Semua je tu. Tak baca dah hak lain. Jadi kita tukar lah. Hak ni saya tak payah hurai sebab kita tak baca apa yang ni. Kita ambil, kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di situ juga ada wa subhanallah bukratan wa asila, sama dengan makna subhanakallahumma. Makna ada penyucian. Tasbih ni kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Dia Tuhan, dia tidak boleh ada sebarang kekurangan, dia maha sempurna. Tu tasbih. Jadi tengok solat kita, lepas kita takbir Allahu akbar, terus baca Allahu akbaru kabira. Benar sama tak? Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Tambah lagi wa subhanallah bukratan wa asila. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada dia. Wajjahtu, kalau kita baca satu lagi, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Wajjahtu, aku mengarahkan, wajhi, mukaku. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan mencipta 7 petala bumi. Aku mengarahkan wajah, artinya sekali dengan hati. Bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menghadap sekali dengan hati-hati kita. Bukan kita menghadap muka sahaja, hati pikok lain. Jangan. Nah, sebab tu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku menghadapkan mukaku bersama dengan hatiku sekali untuk Allah Subhanahu wa taala yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu ikrar. Ikrar kita, pengakuan kita lepas kita takbir, sebelum kita baca Fatihah, kita ikrar dulu. Kita menghadap dia dengan muka dan hati, sebab dialah yang mencipta 7 petala bumi dan langit dan bumi, dan kita ni sekali termasuk dalam penciptaan dia. Hanifan musliman, dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, musliman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang kau suruh aku buat, apa yang kau larang aku tinggal. Tu muslim. Tu maksud muslim. Menyerah diri artinya ikut arahan, tinggal larangan. Tu muslim. Bila seorang muslim melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia digelar asi. Asi ni penderhaka. Dia tidak lagi muslim yang hakiki, yang sebenar. Dia banyak lawan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia bertukar pergi pada asi. Itu kalau dosa-dosa kecil dia buat. Kalau dia buat dosa besar, bertukar pergi fasik. Fasik, orang melakukan dosa besar dalam kalangan orang-orang muslim. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kita ikrar kita nak jadi muslim dalam salat,
dan biarlah kita jadi muslim di luar solat. Betulkan ikrar yang kita baca. Kalau kita tak ikut ikrar yang kita baca, kita ni macam budak-budak sekolah je lah. Macam budak-budak sekolah. Pagi-pagi up kan, bahwasanya kami pelajar-pelajar sekolah menengah agama kebangsaan dengan ini berikrar akan patuh dan taat kepada peraturan-peraturan sekolah. Oh, ikrar. Up. Up juga. Lepas ikrar, pecah pecah sini, pecah cermin sekolah, pecah apa dia, patah kaki kerusi. Ikrar tapi buat juga benar dia ikrar. Macam itulah kita masa kita ikrar hanifan musliman, ngaku nak jadi muslim, taat dan patuh, lepas solat buat benda-benda yang bercanggah dengan apa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa yang dilarang kita buat. Maka ikrar kita macam budak-budak sekolah, tidak ada penghayatan, baca sekadar baca sebab kena baca kan, pengetua suruh baca. Bila nak assembly, nak mulakan lepas lagu negaraku, lepas lagu negeri Kedah, ketua pengawas kena ikrar dulu. Dia pun ikut lah sebab ikut tentatif program saja, bukan ada penghayatan apa-apa. Baik tuan-tuan, kita pun oleh kerana ulama suruh baca, kita pun baca, tapi tak ada apa-apa penghayatan. Jadi sama, 2 kali 5, 5 kali 2. Wama ana minal musyrikin. Wama ana minal musyrikin. Aku bukan orang-orang musyrik. Ngaku huruf wama ana minal musyrikin. Nah, tadi dia kata hanifan musliman, aku ni cenderung kepada kebaikan dan aku ni muslim. Dalam masa yang sama, aku bukan syirik. Aku bukan orang musyrik, aku muslim. Tapi masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurang tak pi sembah berhala pun, tak jumpa bomoh pun, dia masih melakukan syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Syirik ada 2. Satu syirik jali nama dia, yang kedua syirik khafi. Ni makin banyak istilah-istilah yang tuan-tuan nak kena ingat. Nah, syirik jali ni syirik besar, sembah tokong, sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari. Tu jali. Kafir yang tu kafir. Jali ni jelas terang, kafir. Syirik yang jelas yang terang, kafir. Khafi, syirik yang tersembunyi, dia tidak jadi kafir. Cuma amalan ibadah yang dia buat tak dapat pahala. Amalan sah, pahala tak ada. Kerja tanpa gaji nama dia. Nah, letih saja, gaji tak ada. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, apa dia syirik khafi? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Nabi kata, perkara yang paling aku takut terkena ke atas kamu, syirik kecil. Qalu, maka sahabat berkata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa dia syirik kecil itu? Qala, maka kata Nabi, sabda Nabi, ar-riya. Riya adalah syirik kecil. Solat yang kita buat, kita dah ngaku wama ana minal musyrikin, aku tidak termasuk dalam golongan yang syirik, sama ada syirik besar ataupun kecil. Maka solat yang kita buat lillahi ta'ala. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman ma'muman lillahi ta'ala wama ana minal musyrikin. Jadi kena ikhlas betul-betul kerana Allah, tidak boleh kerana manusia, kerana nak tunjuk pada fulan bin fulan. No. Nah, itu ikrar. Lepas kita takbir, sebelum kita baca Fatihah, kita dah baca iftitah ikrar kita. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kemudian di hujung saya ambil sikit-sikit lah. Nah, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku milik Allah, Tuhan sekalian alam. Kita dah ikrar dah, hidup kita ni dan mati kita milik Allah. Maknanya kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak ada hak ke atas diri kita nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang saya sebut sebelum daripada ini.
Kita tidak ada hak untuk merosakkan tubuh kita. Tidak ada hak. Kita dah mengaku wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, maka Quran tak bagi kita memudaratkan diri, hadis pun tak bagi kita memudaratkan diri. Maka jangan buat benda-benda yang boleh memberi mudarat pada kita dan mudarat pada orang lain. Jangan buat. Sebab hidup dan mati kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar sebelum kita baca Fatihah. Baik, itu nombor 3. Fahami doa iftitah yang kita baca, hak mana kita baca. Iftitah ni banyak, ada 8 lebih kurang. Nah, yang mana kita pilih baca, yang tu kita faham dan hayati apa yang kita baca. Yang keempat, kemudian apabila membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunat hayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim ni pada kesemua rakaat sebelum baca Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam suara yang perlahan, sir. Tahu dia punya khutwah, langkah kan kita kena, tak ada guna duk minta a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau kita mengetahui langkah-langkah dia untuk mengarahkan kita tak boleh buat. Nah, jadi minta tolong dalam masa yang sama, berusaha untuk lari daripada syaitan. Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terlupa nak cerita sedikit PPB ni, tuan-tuan. PPB ni sampai masuk syok kena berhenti. Tadi aku lupa oleh subuh, lajak sampai 7.45. Okey, JK buat senyap. Kita aku terlupa. Dia 30 minit saja dibenarkan. Apa bagi tahu aku lah. Allahu Rabbi. Tak apa, isyak ni, maghrib isyak sampai masuk isyak lah dalam 40 minit. Lalu tak habis awal pun nak buat apa, tak solat lagi. Masuk isyak berhentilah. Nah, kalau subuh 30 lajak. Tak apa, berhenti dulu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak ada soalan. Lupa nak cerita tadi ni, tidak ada soalan. Sepanjang PKPB ni sampai habis bulan 11 dan awal bulan 12, tidak ada sebarang soalan yang saya akan jawab, dan saya akan berhenti bila masuk isyak. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.